Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor sebentar tadi menziarahi keluarga Allahyarhamah Tun Puan Rahimah Stephens di kediamannya di Jalan Lintas, Kota Kinabalu. Balu bekas Ketua Menteri Sabah pertama dan yang di-Pertuan Negeri Sabah ketiga, Tun Muhammad Fuad Stephens itu meninggal dunia akibat serangan jantung di sebuah hospital swasta di sini awal pagi tadi. Allahyarhamah yang berusia 91 tahun dilahirkan pada 22 Oktober 1930 di Beaufort dan pernah menjadi adun Kiulu serta menjadi wanita pertama menganggotai Kabinet Negeri selepas dilantik sebagai Menteri Kebajikan Negeri. Manakala taktik pembangkang melemparkan pelbagai propaganda, fitnah dan serangan peribadi ketika kempen pilihan raya negeri Johor gagal mempengaruhi pemikiran rakyat untuk menyokong mereka pada PRN berkenaan. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Mokhtar Radin berkata, taktik yang digunakan parti pembangkang pada pilihan raya umum ke-14 itu sehingga menjatuhkan kerajaan BN pada 2018 tidak lagi memberi impak. Ia kerana katanya rakyat sudah merasai apa yang dilakukan Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional selama memerintah negara sebelum ini yang gagal menunaikan manifesto selain menyebabkan kestabilan politik dan keadaan ekonomi negara semakin terjejas. Sehubungan itu beliau berkata kemenangan Barisan Nasional pada PRN Johor cukup penting kepada parti itu untuk meneruskan langkah mencapai kejayaan lebih besar pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Menurut Bung Mokhtar yang juga pengerusi BN Sabah, rakyat sudah bosan dengan permainan politik pembangkang yang tidak mempunyai hala tuju jelas berbanding BN yang menyediakan manifesto 5 teras utama, ikhtiar BN yang realistik dan bakal direalisasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Johor. Bung Mokhtar yang juga Ketua UMNO Sabah berkata, strategi yang berkesan dan jalinan kerjasama parti komponen BN, jentera BN selain sokongan dari BN Negeri turut menjadi pemangkin kepada kejayaan PRN Johor kali ini. Beliau berkata kemenangan besar UMNO dan BN pada PRN Johor juga memberi mesej dan isyarat terhadap keupayaan parti bagi menghadapi PRU 15 nanti. Namun katanya BN masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan sokongan rakyat. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan, Datuk Ewan Benedik menyifatkan Gabungan Rakyat Sabah tidak lebih sebagai jenama baharu kepada politik lama Sabah jika masih diterajui parti dari Semenanjung. Beliau berkata gabungan itu hanya membawa makna sebenar sebagai sebuah entiti politik yang baharu di Sabah jika ia disertai parti politik tempatan yang bertapak di negeri ini. Jelasnya kelulusan pendaftaran JRS hanya satu jenama baharu kepada politik lama di Sabah jika parti politik dari Semenanjung khususnya Parti Pribumi Bersatu Malaysia, UMNO, PAS, MCA dan yang lainnya turut berada dalam dan menerjui gabungan berkenaan. Ewan yang juga naib Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu berkata beliau juga sedar APKO berada dalam Pakatan Harapan yang juga sebuah gabungan nasional dengan kepimpinan PH Sabah turut diketuai parti dari Semenanjung. Dalam konteks itu, Ewan mengakui PH Sabah tidak banyak beza dengan JRS atau Perikatan Nasional dan Barisan Nasional kecuali jika kepimpinan PH Sabah diberikan kepada parti tempatan Sabah. Ewan menyatakan sebagai pemimpin parti, beliau perlu akur dengan kehendak dan aspirasi rakyat dan juga ahli-ahli parti. Dalam pada itu, Ewan menyatakan pendiriannya untuk terus kekal bersama APKO walaupun parti itu berada di luar kerajaan. Jelasnya beliau mahu menyumbang kepada kemahuan sebahagian rakyat Sabah yang mahukan budaya wakil rakyat katak dihentikan. Berita seterusnya, seramai 71 kanak-kanak warga Filipina adalah antara 117 pendatang asing tanpa izin yang ditahan dalam operasi di penempatan setinggan berhampiran pinggir Sungai Likas, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Operasi yang bermula jam 12.30 malam itu diketuai Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Datuk Seri Khairul Zaimi Daud bersama 69 pegawai dan anggota Jabatan Imigresen Malaysia. Menurut Khairul Zaimi, hasil operasi itu seramai 124 individu diperiksa di mana 117 ditahan terdiri daripada 12 lelaki dewasa, 24 wanita dewasa dan 71 kanak-kanak lelaki dan perempuan. Katanya lagi semua individu yang ditahan akan disiasat di bawah Seksyen 15-1-C kerana tinggal melebihi tempoh dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 kerana tidak mempunyai sebarang dokumen.
Seterusnya, Sabah mencatat sebanyak 622 jangkitan baru hari ini, menyaksikan penyusutan sebanyak 223 kes berbanding 845 kes semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata jumlah yang lebih rendah itu banyak dipengaruhi penyusutan kes baru di Kota Kinabalu, Penampang dan Tuaran. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.